Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam mendengar dan mempelajari uh, satu tajuk yang merupakan uh, satu perkara yang penting di dalam pembelajaran fiqh al-muamalat. Jadi sebelum itu saya mahu memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Anas bin Rahimi dan bersama sahabat saya Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Azhar. Dan seperti mana yang saya akan membentangkan tajuk pada hari ini, tajuk hari ini merupakan ialah hibah, tajuk hibah. Dan untuk pertamanya, saya ingin menerangkan tentang definisinya. Hibah merupakan sesuatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembahagiannya dilakukan semasa waktu penghibah masih hidup juga. Maksud lain hibah adalah suatu pemberian kasih sayang yang diberikan sewaktu hidup, di mana kita berikan harta kita kepada seseorang waktu hidup dan orang yang kita berikan itu masih hidup, tanpa ada pembayaran yang perlu penerima itu lakukan kerana ianya adalah 100% pemberian kasih sayang. Sebagai contoh, kita hibahkan sebuah rumah kepada isteri kita sebagai tanda terima kasih kerana bersama-sama ketika susah dan senang dan juga kerana mengurniakan anak. Dan untuk dalil pensyariatan hibah, dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, فَإِنْ طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِينًا. Yang bermaksud, kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Surah Al-Nisa ayat 4. Di dalam hadis daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah pernah bersabda, tahadu tahabbu, yang bermaksud saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling sayang menyayangi. Riwayat Al-Bukhari. Rukun hibah ada 4. Yang pertama, pemberi hibah. Yang kedua, penerima hibah. Yang ketiga, barang yang dihibah. Dan yang keempat, sighah, yakni lafaz akad hibah. Kita akan lihat pula jenis syarat-syarat hibah. Jenis syarat-syarat hibah di sini saya telah mengkategorikannya kepada 4 bahagian. Yang pertama, syarat pemberi hibah. Yang pertama, pemilik kepada barangan. Yang kedua, mempunyai kelayakan untuk memberi hibah. Yang ketiga, mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan hartanya. Jenis syarat penerima hibah. Jenis syarat yang kedua pula ialah syarat penerima hibah. Yang pertama, berkelayakan menerima hibah termasuklah yang bukan mukallaf seperti kanak-kanak dan orang tak sempurna akal atau OKU. Namun penjaga atau pemegang amanah boleh dilantik bagi pihak mereka. Yang kedua, penerima hibah wujud ketika hibah dibuat. Yang ketiga, boleh menguasai harta yang dihibahkan. Yakni kalau dalam bahasanya kap. Dan jenis syarat yang ketiga ialah syarat barang yang dihibah. Yang pertama, wujud ketika hibah dibuat. Yang kedua, barangan tersebut mestilah barangan yang bernilai. Dan yang ketiga, mestilah daripada hak milik pemberi hibah. Dan jenis syarat yang terakhir ialah syarat akad hibah. Yang pertama, ijab dan qabul. Dan yang kedua, tidak bertempuh. Kadar dan elemen. Kadar harta yang boleh dihibah. Hukum syarak memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk melakukan pemberian tanpa terikat kepada kadar tertentu. Bahkan menurut ijma' adalah harus bagi pemilik harta yang waras fikirannya menghibahkan keseluruhan hartanya. Namun Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya berlaku adil kepada anak-anak. Bagaimana hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah pernah bersabda,
ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Yang bermaksud bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku adillah sesama anak kamu. Riwayat Al-Bukhari. Elemen qab dalam hibah, qab adalah tindakan penerima hibah untuk menerima serahan, memegang atau menguasai barang yang dihibahkan oleh penghibah dan menjadi barang itu miliknya. Qab pula merupakan keperluan kepada hibah itu berkuat kuasa dan penerima hibah melakukan tasarruf. Keadaan hibah. Pembatalan hibah, hukum asal hibah adalah memberi implikasi pemilikan yang lazim kepada penerima hibah. Oleh itu, pembatalan hibah adalah tidak boleh dilakukan. Ia sebagaimana hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bersabda, "Fa innal 'aidu fi hibbatihi kal kalbu ya'idu fi qani'ihi." Yang bermaksud sesungguhnya orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya. Riwayat Al-Bukhari. Namun para fuqaha memberikan pengecualian, itu dengan mengharuskan pembatalan hibah daripada seorang bapa, ibu, datuk atau nenek kepada anak atau cucunya. Ini bersandarkan kepada sebuah hadis daripada Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah bersabda, "La tahillu lirrijalu anna yu'tiya al-'atiyah fatarji'u fiha illa alwaladu fima ya'ti waladahu." Yang bermaksud tidak halal bagi seorang yang telah menghulurkan satu pemberian menarik kembali pemberiannya, melainkan pemberian seorang bapa kepada anaknya. Riwayat Abu Daud. Hibah semasa marat al-maut. Pemberi hibah yang melakukan hibah dalam keadaan marat al-maut, iaitu keadaan di mana pemberi hibah sedang sakit tenat atau sakit yang membawa kepada kematian, maka hibahnya tidak boleh melebihi daripada 1/3 hartanya dan tidak boleh dihibahkan kepada ahli waris. Ini memberi maksud bahawa hukum wasiat adalah terpakai sekiranya diberikan kepada ahli waris sama ada kurang dari 1/3 atau lebih, maka ia tertakluk kepada keizinan atau persetujuan dari waris yang lain. Jadi setakat ini sahaja untuk bahagian saya. InsyaAllah rakan saya Muhammad Alif Aiman akan menyambung tajuk terusnya, iaitu jenis hibah, dan saya harap semua orang dapat fahamlah melalui apa yang saya terangkan pada hari ini. InsyaAllah sahabat saya akan menyambung pembentangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung tentang yang kawan saya telah bentang, iaitu saya akan menerangkan tentang jenis hibah. Hibah ini terdiri pada jenis dia adalah terdiri pada dua, iaitu hibah mutlak dan juga hibah bersyarat, iaitu umrah dan rukbah. Hibah mutlak iaitu di bawah hibah mutlak ia berkuat kuasa serta-merta sekiranya penukaran hak milik sudah dibuat, ia terus menjadi hak si penerima. Si penerima berhak membuat apa saja dengan hak, termasuk menjualnya. Dari sudut faraid pula, sekiranya penerima meninggal dunia, ia menjadi harta pusaka penerima. Yang seterusnya ialah hibah bersyarat, iaitu hibah bersyarat pula menghibahkan meletakkan sesuatu syarat sampingan bersama-sama, iaitu boleh menggunakan hibah bersyarat. Sekali lagi, kita buatlah surat hitam sebagai bukti. Saksi adalah pilihan. Dalam surat hitam putih itu ditulis hibah ini berkuat kuasa sebaik pemberinya meninggal dunia dan sekiranya penerima yang dipilih itu mati dahulu, ia kembali kepada pemberi supaya boleh diberikan kepada penerima baru. Jika tidak wujud kerisauan sekiranya penerima mati dahulu daripada pemberi dengan menggunakan hibah bersyarat ini. Seterusnya hibah dan wasiat, perbezaannya. Di gambar raja ini menunjukkan perbezaannya, iaitu hibah. Maksud hibah ialah pemberian ketika hidup, dan wasiat iaitu memberi selepas meninggal dunia.
jumlahnya tiada limit. Kiranya kita boleh bagi harta tanpa ada hadnya lah. Wasiat pula maksimum 1/3 daripada jumlah harta pusaka. Siapa yang boleh menerima, iaitu hibah sesiapa sahaja boleh. Wasiat pula ialah hanya untuk bukan waris sahaja daripada keluarga itu. Persetujuannya, hibah tidak perlu persetujuan waris. Wasiat pula ialah tidak perlu persetujuan waris kecuali bagi yang melebihi 1/3. Hukum hibah iaitu sunat, manakala wasiat ialah sunat tapi wajib dilaksanakan. Hijab dan kabul. Bagi hibah iaitu diperlukan hijab dan kabul, manakala wasiat perlu hijab sahaja. Pindah milik hibah boleh dilakukan ketika pemilik harta hidup atau selepas kematiannya. Wasiat pula selepas kematian pemilik. Seterusnya iaitu kebaikan dan hikmah. Kebaikan hibah iaitu amalan sunat yang dianjurkan oleh Islam. Yang seterusnya memupuk kasih sayang dan menggerakkan silaturahim. Pemberi dan semasa hidup kepada sesiapa yang dikehendakinya. Pemberian tanpa had dan sunat menyemarakkan kepada anak-anak. Penghibah masih boleh menikmati harta dihibahkan. Harta alternatif penyelesaian masalah pembahagian secara faraid dibuat mengikuti kesesuaian dan taraf hidup penerima. Perceraian tidak menjejaskan hak kepada pemberian hibah. Hikmah disyariatkan hibah melahirkan kesyukuran terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah, membantu menampung keperluan waris atau orang-orang fakir dan miskin yang tidak bernasib baik, menggerakkan ikatan silaturahim sesama ahli waris. Sekian, terima kasih.